Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio. Bersama-sama dengan saya, Natasha Aimi. Ya, pada waktu ini kita dalam program Grad TVET. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang topik biasa kepada luar biasa dengan TVET. Itu yang menariknya, dari orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa setelah mendapat pendidikan di TVET. Dan tidak pernah kita jangka untuk mempunyai perniagaan sendiri, dan mampu untuk memberi peluang pekerjaan pula kepada masyarakat setempat serta pendapatan yang mampu untuk membangunkan ekonomi keluarga. Dengan pendidikan TVET ini, dilihat kebanyakannya memang semua boleh dijana dan menjadi kenyataan. Ya, ini apa yang kita sendiri dapat lihat setelah kita menemu bual beberapa tetamu dalam program Grad TVET ini. Dan Grad TVET pada kali ini kita akan bersama-sama dengan dua orang alumni TVET MARA. Seorang dari KKTM dan seorang lagi dari IKM, yang telah melalui satu transformasi dari biasa kepada luar biasa tersebut. Alright, jadi kita di studio bersama-sama dengan dua orang tetamu kita. Kita ada Datuk Haji Zainal Abidin Mamat yang merupakan pengarah urusan Mixed Target Malaysia Sdn Bhd, yang merupakan alumni di IKM Lumut dalam bidang teknologi lukisan jentera. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan seterusnya kita ada Encik Muhammad Farid Razali, pengarah urusan Mufara Global Sdn Bhd, dan beliau merupakan alumni di KKTM Balik Pulau dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Assalamualaikum Encik Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk kedua-duanya kerana bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Baik, kita nak tanyakan kepada Datuk lah terlebih dahulu. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit latar belakang Datuk sendiri. Dan pada tahun 1979 telah pun memulakan langkah untuk menyambung pengajian di IKM Lumut. Saya tak lahir lagi ni 1979 ni. Datuk dah mula melangkah lah kan di IKM Lumut itu. Kita nak tahu kenapa Datuk memilih IKM Lumut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lepasan SPM tahun 1977. Tapi keputusan peperiksaan saya tak berapa memberansangkan. So saya sambung belajar SPM lagi sekali di sekolah swasta. Tapi pada waktu tu bacalah surat khabar, tengok iklan. So ada iklan mengatakan untuk mengambil pelajar-pelajar ke IKM. Dan saya cuba nasib saya. Kita pun dah tengok IKM sebelum ni banyak peluang-peluang, kawan-kawan yang lepas-lepas yang dah berjaya. Jadi memberikan semangat untuk saya memasuki IKM pada waktu tu. Dan pada tahun 1979 saya dapat tawaran setelah memohon, dan saya tamat IKM pada tahun 1980. Dan 2 tahun di IKM dalam bidang lukisan jentera. Selepas tamat 2 tahun dalam lukisan jentera di IKM, saya dapat tawaran kerja di satu syarikat perunding dalam bidang jurutera perunding mekanika dan elektrika untuk buat lukisan reka bentuk dalam bidang air conditioning, firefighting, plumbing, gas piping, whatever in the mechanical for building services. Then daripada situ saya melompat daripada satu company kepada satu company sehinggalah pada tahun 1994 saya cuba membuka perniagaan sendiri dengan nama Syarikat Mixed Target Malaysia Sdn Bhd sehinggalah ke hari ini. Baik. Okey. 1994 dan hari ini dah tahun 2020. Ya. Itu dia. Yang menarik Datuk Ada lagi Datuk nak tambah ke tu? Selepas saya cebur dalam perniagaan, pada waktu tersebut bidang construction mekanika ni tak berapa ramai bumi putera yang mencebur dalam bidang mekanika elektrika. So pada waktu tersebut memberikan saya peluang untuk saya lebih berkembang, dan kerja-kerja mekanika untuk building services pada waktu tersebut memang banyak.
banyak sekolah-sekolah yang dibina, rancangan Malaysia ke-6, rancangan Malaysia ke-7. Waktu tersebut tak ramai kontraktor Bumi Putera. Jadi saya salah seorang kontraktor Bumi Putera yang mencebur dalam bidang tersebut dan membuatkan saya sampai ke hari ini boleh sustain perniagaan saya, makin berkembang dalam bidang mechanical electrical services. Baik. Wah, sangat menarik ya tentang sejarah Datuk Haji Zainal, bagaimana beliau selepas SPM kemudian ambil keputusan nak masuk IKM Lumut kan, dan bagaimana perniagaan beliau sampai hari ini bermula tahun 1994 sampai tahun ini tahun 2020 terus kekal sustain dan itu sedikit tentang sejarah Datuk Zainal. Dan kita dengarkan juga tentang pengalaman Cik Farid sendiri dimaklumkan pada tahun 2006 Encik Farid melanjutkan pengajian di KKTM Balik Pulau sebaik saja selepas SPM. Ini bagaimana? Pilihan sendiri ke ataupun ada dorongan keluarga ke, bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau saya nak cerita dia panjang lah. Cuma kita pendekkan. Kita pendekkan. Cuma saya sebenarnya dipaksa oleh ayah sebenarnya. Pada masa itu pelajar-pelajar pada masa itu boleh kata semua memilih untuk masuk ke IPTA. Sebab bagi mereka pendapat diorang ni, diorang cakap masuk ke kolej kemahiran ni macam pilihan kedua lah, macam kepada pelajar-pelajar yang tak cemerlang dalam SPM. So pada masa tu ayah saya ni dia paksa juga sebab dia dah dapat tahu yang akan datang kemahiran ni amat diperlukan lah, amat penting lah. So saya pun waktu tu memang macam orang kata sedih jugalah sebab terpaksa nak sambung ke kolej kemahiran ni sebab saya tak tahu. Tapi alhamdulillah bila saya dah masuk ke kolej kemahiran ni, saya rasa amat bersyukur lah sebab banyak manfaat daripada kolej kemahiran ni lah. Baik, itu dia kan. Nasib baik juga ada ayah tu duk mengingatkan tu kan. Dia yang seronoknya kita kata orang tua kita ni dia nampak masa depan dah. Yang mungkin orang muda masih belum dapat. Tapi saya sedikit saya nak sentuh tadi tentang apa yang Datuk dah kongsikan tadi kan. Tadi Datuk cerita masa SPM result biasa-biasa. Kan sampai perlu ambil SPM sekali lagi kan. Tapi hari ini bila kita lihat Datuk hari ini bukan orang yang gagal SPM dulu. Sebab pandangan kita kebiasaannya manusia biasa, kau result SPM kena bagus, itu masa depan kau. Tapi bila kita lihat pelajar-pelajar kelahiran daripada TVET Mara ini telah orang kata menidakkan kenyataan SPM nak kena bagus tu. Kalau bagus alhamdulillah, tapi ini yang kurang cemerlang dalam SPM. Datuk mungkin boleh bagi pendapat sikit, Datuk. Okey, sebab waktu tersebut syarat untuk masuk IKM you hanya SRP pun memadai. Tapi saya waktu lepas SPM, saya dah nampak kawan-kawan setengah yang masuk IKM tu bila dia balik, dia jadi mekanik, dia jadi wireman, saya nampak hebat. Dan membuatkan saya tertarik untuk masuk IKM. Lagi pula dalam iklam ke IKM tu banyak diceritakan peluang-peluang masa depan yang kita boleh rebut. Walaupun tadi kita cakap saya ada SPM, tapi sekarang saya ada 3 master. Untuk pengetahuan you orang semua, saya ada 3 master, semuanya dalam bidang construction management. Wow, itu dia nampak tu, luar biasa. Saya ada yang last year saya belajar di Universiti Malaysia Pahang, in Master Construction Management. Sama juga di KLIA College pun saya buat in construction management dan juga business admin in Oxford University. Wow. Itu dia. So tak semestinya kalau kita rasa pelajaran kita rendah, kita tak boleh pergi lebih jauh selepas daripada itu. Mungkin kita tak boleh pergi jauh, mungkin waktu tu kita limited kewangan, masa, mungkin lokasi yang tempat tinggal kita tu agak terpendam jauh daripada pendalaman, jauh daripada bandar kan, menyebabkan kita nak rebut peluang. Tapi bila kita duduk di Kuala Lumpur, banyak peluang-peluang yang kita boleh cebur, boleh kita improve diri kita. Sebagai contoh, you tak pandai bahasa Inggeris, you pergi kelas bahasa Inggeris. Kat kampung mungkin tak ada. Di pendalaman nak keluar dalam 10-15 kilometer agak jauh. Masa tu basikal pun tak ada. Jadi kita keluar ke bandar dan kita berniaga hari ni, banyak peluang-peluang yang kita boleh improve diri kita. Contoh dalam bidang-bidang apa yang kita nak, apa yang kita minat. Saya dulu lukisan jentera, tapi saya jadi kontraktor mekanikal, kontraktor elektrik, kontraktor civil.
I ceburkan semua. Benda tu mudah, tak jadi masalah bila kita dah ada pengalaman. Yang penting kita kena lalui proses-proses kehidupan, mencari pengalaman supaya kita dapat meningkatkan lagi ilmu dan kebolehan kita. Ya, itu dia, ilmu dan pengalaman. Ya, tak boleh dipisahkan bagai aung dan tebing, kita kata. Baik, dan kita nak tanya kepada Encik Farid. Ni muda lagi ni kan Encik Farid ni. Dah ada bisnes satu perkara. Kan duk kata SPM tak nak bagus tu, dah lah ada bisnes. Lepas tu sekarang ni perniagaan pula dah berkembang ke peringkat global. Dengar kabarnya dah sampai Paris, dah sampai di UAE. Kita tak tahu bagaimana permulaan perniagaan itu. Okey, sebenarnya saya pada 2006 saya sambung diploma. So selepas diploma saya sambung degree di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia France Institute. Dan selepas tu alhamdulillah saya telah ditawarkan untuk sambung master di Perancis lah, di École d'Ingénieur en Génie des Systèmes Industriels di La Rochelle, France. So pada masa tu saya dapati kita susah nak cari produk-produk makanan ataupun produk-produk lah daripada Malaysia ni. So kebanyakannya daripada Indonesia, daripada Thailand. So daripada situ bila setiap kali saya balik ke Malaysia, saya akan belilah produk-produk makanan ni. So saya balik je ke sana, saya jual dalam website dia. Kalau kat sini macam adalah satu website yang untuk online ni kan. So saya jual dalam tu, dan daripada situlah saya kenal peruncit-peruncit tu sampailah sehingga kini. Dan sebenarnya saya selepas saja saya tamat master tu, saya bekerja sebagai project engineer di salah satu sebuah syarikat terbesar lah di Paris. Dan pada masa itu juga saya untuk di Saudi, saya kenal dengan delegasi daripada Saudi Arabia iaitu TSI Food Saudi Arabia, dan kita berkolaborasi dengan mereka untuk memasarkan produk IKS, produk Malaysia ke Saudi Arabia iaitu, dan kita ada retail outlet bernama Asiana Grocer di Saudi lah, di Jeddah. Dan saya pada 2015 pada masa ketika saya tengah kerja tu juga saya dah buat bisnes. Saya dah buat bisnes. Saya dah daftar syarikat di sana lah, di Paris. Adakah macam tengah kerja dalam bidang yang diambil ni Encik Farid ni? Kerja sebenarnya saya kerja dalam project engineer. Cuma kan? Bila saya buat tu dalam F&B. Okey, jadi adakah ilmu meniaga tu pun, ilmu bisnes tu turut diajar juga dekat TVET Mara? Sebenarnya memang ada. Dalam Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau tu memang dia ada ajar dalam 1 ke 2 kos untuk bahagian usahawan lah. Dan daripada konsep yang kita dapat daripada orang kata daripada Kolej Kemahiran ni, first saya pun tak sangka sebenarnya daripada orang tak pandang, bukan tak pandang, orang macam pandang rendah daripada KKTM IKM ni. So saya boleh capai satu kejayaan iaitu bekerja sebagai project engineer tu di Paris, dan dalam masa sama saya boleh buat perniagaan sebab konsep hands on skill tu yang kita dapat daripada Kolej Kemahiran ni lah. Terima kasih ayah. Bermula dengan ayah. Ayah duk cadang tadi kan. Masuk di KKTM tadi tu kan. Jadi alhamdulillah kan nak kerja dekat syarikat terbesar kat Malaysia, kat Paris tu. Luar biasa ya. Saya sendiri yang mendengar ni pun macam kagumnya kan, dengar kejayaan tetamu-tetamu kita dalam program Grad TVET ini. Okey, kita nak dengar sedikitlah Datuk punya perniagaan ya, apa servis ataupun yang disediakan dalam perniagaan Datuk. Okey, saya bermula dengan makan gaji pada tahun 1980-81 dengan setelah dapat tawaran dengan syarikat perunding mekanika elektrika dalam mereka bentuk services dalam bangunan, sebagai contoh macam saya cakap tadilah air conditioning, firefighting, plumbing, kitchen equipment, medical, gas, whatever dalam building. Services yang diguna pakai dalam building, kita membuat reka bentuk. Sehinggalah saya bekerja daripada satu company ke satu company. Last company saya bekerja di Rainhill Bersekutu. Rainhill Bersekutu merupakan company listed yang pertama dalam Malaysia dalam bidang consulting engineering. So daripada situ saya dihantar bekerja di Petronas. Dalam Petronas membuatkan saya nampak peluang-peluang pekerjaan bisnes yang tak ramai orang kita ceburi. So daripada situ saya buka syarikat, saya register dengan CIDB, dengan MOF, dengan Petronas, TMB, semua jabatan-jabatan di kerajaan saya daftar. Dan daripada situ peluang-peluang saya terbuka luas untuk menceburi tawaran-tawaran kerajaan dalam construction, mekanika, elektrika.
So saya kira bermula 1994 company Mix Target ditubuhkan dengan rangkaian kongsinya dengan isteri. Right. Saya isteri, anak kecil-kecil lagi masa tu. Tapi alhamdulillah sekarang anak pun dah jadi rakan kongsi dalam perniagaan saya. Dan kita berkembang dari satu peringkat ke satu peringkat sehinggalah kita diversify pula bisnes-bisnes kita dalam bidang-bidang lain. Contohnya dalam bidang property, harta tanah. Kita juga ada membeli rumah-rumah kedai dan kita sewakan. Daripada hasil sewa kita boleh bayar installment bank, kita ada untung lagi. Dan daripada satu kedai ke satu kedai. Dan sekarang alhamdulillah kita boleh ada hampir 50-60 biji kedai kutik sewa bulan-bulan. Itu rupanya pencen. Isteri saya seorang guru besar. Dia selalu adu domba dekat saya, mengatakan, dia kata kita government ada pencen. Dan saya start terfikir macam mana saya nak bina pencen saya. Rupanya duit sewa kedai, duit sewa rumah, that means lepas kita habis hutang, rupanya itulah pencen kita. So now I enjoy with my pencen, but I not pencen. I still collect rental, I still kerja, I still participate any contract yang government offer, yang government keluarkan, I still participate, I still masuk, I still get the job. Contoh zaman PKP PKP baru-baru ni bulan 4, bulan 5, bulan 6. Semua orang duduk di rumah, tak boleh keluar, takut. Kalau nak balik kena pusing, kalau nak balik kampung naik kereta kena U-turn, pusing balik. So saya ambil cara lain, saya guna lori. Saya masukkan barang-barang, sedikit barang atas lori untuk hantar ke tempat-tempat yang kita nak pergi hantar, yang orang dah minta. Dan daripada situ kita berkembang dan kita bergaul dengan orang-orang yang bekerja pada waktu tersebut, dan dia orang bagi peluang. Ini tender baru nak buka, you masuk. Ini tender bagus ni, tak ada orang masuk. Dan waktu tu kita cebur, kita masuk. Dan alhamdulillah I participate tender tu dan I berjaya sebab tak banyak kompetitor. Alhamdulillah sehingga PKP kita dapat 3 kontrak, hampir 8 juta lebih during PKP. Orang tak ada kerja, kita ada kerja sekarang. Alhamdulillah. And now I am so jealous. Kan dengar cerita Datuk, wow bestnya. Tapi itulah kan kita mendengarkan Datuk hari ini. Kan pasti dalam dunia perniagaan ada cabaran yang tersendiri kan yang perlu dilalui dan sebagainya. Okey, sedikit daripada Encik Farid. Kejap lagi nanti kita nak tanyakan apa antara ilmu di TVET Mara yang dirasakan menjadi itu adalah kunci membawa kepada kejayaan Encik Farid dan juga Datuk juga mungkin pada waktu ini. Okey, kita berehat seketika, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. 93.9 FM di Lembah Kelang, 107.5 FM di Johor Bahru, 100.9 FM di Kuching, 107.9 FM di Kota Kinabalu. Stesen berita bisnes anda. Individu yang engkar boleh didenda. Pakai pelitup muka dengan betul. Jangan letak di dagu kerana ia boleh tercemar dan menyebabkan mulut dan hidung dijangkiti bakteria, virus dan kuman. Jangan alpa. Bersama-sama kita kurangkan risiko jangkitan COVID-19. Saya Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Anda sedang mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Api yang menjulang-julang bermula dengan percikan api. Bermaksud tindakan yang kecil menghasilkan kesan yang besar. Oleh itu, jangan sesekali merasakan perkara yang anda lakukan itu tidak bermakna. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Bernama Radio. Okay, kita bawakan secara langsung sebenarnya tetamu dalam program-program kita. Dan waktu ini kita dalam program Grad TVET. Ada sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita yang high di Facebook Bernama Radio. Hazarul Alif, steady Abang Farid dia kata. Muhammad Ridwan Sulaiman, kemah-kemah Datuk Zainal.
Muhammad Rozaimi dia kata terbaik Farid, dan Muhammad Azrin kata pendidikan TVET mestilah seiring dengan infrastruktur yang terbaik di institusi kemahiran ya. Terima kasih ya kerana turut menonton kita, dengarkan kita di Facebook Bernama Radio. Baik, kedua-dua tetamu kita waktu ini kita ada Datuk Haji Zainal dan juga Encik Muhammad Farid. Kedua-duanya ya merupakan alumni dari TVET Mara. Dan kita nak tanyakan kepada Encik Farid dulu, okey, apa agaknya ilmu yang belajar dekat TVET Mara ni yang menjadi kunci, dirasakan menjadi kunci kepada kejayaan hari ini? Bagi saya kunci yang terbesar adalah hands on skill itulah. Yang saya rasa jika kita masuk ke macam IPTA ke apa kan, mungkin yang saya tahu lebih kepada teori. So bila kita masuk ke kolej kemahiran ni, dia dah spesifik kepada kos-kos tertentu. So dengan skill yang ada tu, dengan hands on yang kita dapat kemahiran melebihi daripada teori ni, so saya rasa itu antara yang kuat lah untuk kita lebih cekap dan lebih berpengalaman lah. Baik. Dan ada tak ilmu di TVET itu sendiri yang diguna pakai mungkin dalam kerjaya ataupun dalam bisnes sekarang? Dalam kerjaya memang ada. Sebab bila saya kerja di Paris tu sebagai project engineer tu, so kebanyakan mereka pun macam bukan nak kata kagum lah. Dia macam kagum lah sebab kita boleh buat daripada daripada bawah sampai ke atas. Maknanya kita boleh nak kata kreatif pun dia jugalah kot. Kita lebih kreatif dan lebih bersedia untuk apa-apa yang task yang diorang bagilah. Macam saya kena handle satu projek untuk control room. So saya rasa kalau saya pernah belajar juga benda tu di KKT yang balik pulau. So dengan benda tu saya cuba kalau ikut diorang mungkin ada satu benda tu kita nak baiki, mungkin diorang okey, kita kena panggil kontraktor luar untuk datang company untuk buat apa. So tapi saya dengan ilmu yang ada alhamdulillah, so saya aplikasikan ilmu tu kepada benda tu lah, dan saya sendiri boleh solve problem tu dengan sendirinya. So diorang pun macam macam mana you boleh tahu benda ni macam tu lah. So saya rasa itu antara orang kata ni lah. Ya, dah lah dari luar, maksudnya dari negara lain. Daripada negara lain. Tiba-tiba datang. Saya seorang je, kira boleh kata dalam office saya seorang je Asia. Dalam tu so banggalah juga kan. Boleh buat. Nasib baik jadi, kalau tak jadi pening juga. InsyaAllah ilmu daripada TVET Mara ni luar biasa. Baik Datuk 1979 kan, tahun ni 2020 Datuk. Datuk punya bisnes sendiri pun puluhan tahun ya. Jadi ilmu TVET Mara itu yang Datuk rasakan macam dia jadi macam satu emas yang sangat berharga yang membawa Datuk capai sehingga tahap Datuk hari ini. Memang tak dinafikan hands on adalah merupakan bekalan untuk you ketengahkan kebolehan you untuk di masa-masa kehadapan di seterusnya. Sebagai contoh, macam saya masuk IKM 79 ya. Waktu tu IKM Lumut baru dibuka. Drawing board untuk lukisan pun belum ada, belum dipasang, baru supplier hantar. Dan kita dilatih oleh pensarah kita macam mana nak pasang drawing board daripada awal tu. Macam mana you nak pasang kaki dia, nak pasang board dia, sehinggalah menggunakan pen, pensel. This hands on. This pengalaman yang saya dapat. Dan sekarang saya bisnes perabot. Saya buka juga bisnes perabot. Saya dah ada 6 biji kedai perabot. Walhasil saya lukisan. Dan oleh kerana minat saya memasang perabot, waktu diajar hari pertama, minggu pertama masuk IKM, macam mana memasang drawing board. Dan kat situ pun menjadi asas kepada saya untuk jadi usahawan perabot. Dan sekarang saya bisnes perabot. During PKP, yes, I buat perabot. Banyak hotel-hotel sekarang yang ditutup. Hotel 5 star. Yang tak boleh beroperasi. Dan banyak barang-barang dalam hotel tu dilelong, dijual. Dan saya jadi seorang penender. Dan saya menang tender tu. Dan saya angkut barang-barang tu, saya jual. Saya jual barang perabot. That is also a business. That's why hands on tadi very important. Kalau you dah ada kemahiran, asas you dah diberi dalam IKN, you guna di luar. Walaupun waktu dulu 79, sekarang tahun 20, tahun 19 saya bermula perabot, saya boleh guna pakai lagi ilmu yang terbenam dalam diri saya 1979 tersebut. Dan sekarang saya guna
Ya, tu yang seronok tu dia terbenam bukan lemas. Yes. Dia bukan terbenam tenggelam tapi ni dia terbenam tanam, cukup masa kasih keluar. Itu yang menarik betul, tu betul. Banyak bisnes Datuk ni. Dia satu-satu keluar. Tadi dia kontraktor, lepas tu Property. property. Sekarang perabot pula, sangat luar biasa. Okey, dan cabaran dalam perniagaan Cik Farid bagaimana? Setiap hidup ni penuh dengan cabaran, apalagi dalam perniagaan kan. Apa yang mungkin cabaran yang sukar sepanjang menjalankan perniagaan? Antara cabaran yang memang utama adalah komunikasi lah. Sepanjang di Paris di France tu. So itu cabaran. Kedua, penerimaan masyarakat Eropah untuk menerima produk-produk makanan benda kita lah. Itu salah satu. Dan antaranya dan culture mereka berbeza dengan culture yang daripada Malaysia lah. So tapi alhamdulillah berdasarkan sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan tentang bahasa dan culture, so saya dapatlah menghadapi cabaran tu dengan baiklah. Baik, dan Datuk pula bagaimana dalam cabaran perniagaan? Perniagaan banyak ni. Orang kata banyak perniagaan, banyaklah cabarannya. Tapi alhamdulillah kan boleh teguh berdiri sampai hari ini. Yang penting ilmu. Setiap hari you tepuhi, you akan tempuh rintangan, halangan, macam-macam yang you akan tempuh. So daripada situ you guna pengalaman, rintangan yang you lalui, you atasi, you selesaikan masalah. Begitu juga dalam perniagaan. Dalam perniagaan pun you akan tempuh macam-macam halangan, cabaran. Terutama kalau kita Bumiputera, masalah kewangan. Dari segi kewangan, satu masalah. Dari segi pentadbiran, pengurusan. You budak teknikal tapi you nak buat pengurusan, administration. Kat situ you kena lalui. Bila you tempuh satu masa, macam mana you nak mentadbir urus dari segi pengurusan pejabat, you dah lalui. Dan kat situ you akan dapat pengalaman baru dan you improve kat situ. Bila kita improve, perniagaan kita pun improve. Kita makin berkembang. Begitu juga kewangan. How you manage your kewangan. Kalau you manage kewangan dengan baik, insya-Allah poket you selalu penuh. Kalau you salah guna, then itu nasib lah. Begitu juga dengan bidang-bidang lain yang you tempuh. Macam mana construction di tapak, macam mana you manage pekerja, macam mana you manage masa, time. Kat situ pun very important. Because setiap projek yang kita ceburi adalah masa. Cepat siap, untunglah you. So di situlah dalam kontrak ada juga ditekankan dalam kontrak, you kena beritahu tempoh siap. Berapa lama bila you participate projek ni, berapa lama you kena siapkan. Cepat you siap, you akan dianugerah kontraktor. Cepat siap ke, cemerlang ke. So kita servis yang terbaik, servis yang terbaik. So begitu juga dengan masa. Kalau you cepat siap, projek cepat siap, you dah tentu memperolehi keuntungan. Yang selalu berlaku pada masyarakat kita sekarang, kebanyakan kontraktor Bumiputera ni selalu projek jadi lewat, gawat. Mungkin dia ada masalah-masalah sampingan, sebagai contoh pekerja, kewangan, dan menyebabkan dia projek jadi berlanjutan masa. Tapi kalau kita dapat atasi dengan rintangan pengalaman yang kita dah lalui sebelum tu, kita dah guna pakai, kita dah atasi, insya-Allah untuk projek seterusnya you akan sukses. Ya, dia akan jadi lebih mudah Datuk Yes. Okey, baik, dan Cik Farid pun kelebihan yang luar biasa tentang perniagaan Cik Farid adalah perniagaan luar daripada Malaysia, di Paris, di UAE sendiri. Jadi ialah dalam Malaysia pun kita ada cabaran kita yang tersendiri kan. Betul. Macam Cik Farid sendiri pula bagaimana bila cabaran dealing dengan negara luar ni, nak hantar barang mungkin ada cabaran yang tersendiri juga kan. Sambutan mereka bagaimana untuk produk tempatan ni? Permulaan tu memang agak sukar juga, sebab kita susah nak explain produk-produk. Lagi produk kita ni banyak berasaskan benda pedas kan. Cuma pada permulaannya kita memang jual pada rakyat Malaysia je lah yang berada di sana, Asia. Okay, so selepas tu baru kita belajar macam mana nak explain pada ni. Kita buat marketing dalam bahasa French dan sebagainya, dan kita pasalkan penerimaan tu makin lama makin okey lah. Kiranya dah berapa tahun dah perniagaan? Saya daripada 2015, dah 5 tahun lah. Dah 5 tahun juga Cuma cabaran yang sekarang yang kita hadapi, alhamdulillah, tapi cuma memang rezeki lah, boleh kata rezeki. Sebab bila terjadinya COVID-19 ni,
kita elok pada awal tahun hari tu kita dah company saya telah di award oleh salah satu syarikat pengeluar susu. So kita supply susu-susu ni susu-susu kepada sekolah rendah di seluruh Malaysia lah, di sekolah-sekolah rendah. Baik. Yang tu antara kira okey lah, walaupun ada cabaran di sana COVID-19 sebab kita susah nak hantar barang dekat Jeddah pun kita susah semua. So alhamdulillah rezeki tu jadi yang supply susu tu lah. Kan dia macam nak tambah je, Allah bagi rezeki kat tempat pula. Rezeki tu tetap ada juga ya. Okey. Dan sambutan untuk produk tempatan tu untuk maksudnya warga tempatan yang berada di negara itu. Okey, rakyat mereka ada tak yang berminat dengan produk-produk tempatan produk Asia ni? Ada. Kalau pada mulanya susah sebab nak bagi diorang rasa dulu. So kita kena pertama kali. So kita nak educate diorang dulu, dan lepas tu lama-lama diorang akan bagi tahu kawan-kawan dan okey lah. Dan kita ada buat daripada online, kita ada masuk dalam, dia ada satu website tu nama Lebong Kuah. Lebong Kuah tu lah kita masukkan, so online je lah. Mudahlah supply mudah, online ni. Baik, tu dia kan. Bila sebut dalam bahasa France ni, dia gitulah, ejaan lain bunyi lain. Okey, baik, kita tak punya masa yang banyak sebenarnya. Okey, Datuk, sedikit pendapat Datuk untuk mungkin pendengar-pendengar kita nak masukkan anak-anak mereka atau mungkin mereka sendiri kan nak dapatkan ilmu dari TVET Mara ini. Saranan daripada Datuk. Okey, kalau kita tengok keadaan semasa ya, lambakan graduate yang lepasan universiti yang ada ijazah, ada degree, diploma, terlalu banyak dalam market. Tapi dia tak ada kemahiran, tak ada hands on. Jadi dia kena belajar balik. Tapi kalau lepasan sekolah, kalau dia dah diberi peluang untuk pergi kepada kolej-kolej teknikal ni yang ada kemahiran, saya rasa itu yang lebih baik, itu yang lebih bagus. Sebab bila you dah keluar daripada kolej kemahiran ni, you dah tentu boleh buat kerja. You dah tahu dah, walaupun sedikit sebanyak. Contoh apa bidang sekali, contoh you bidang electrical, you dah keluar, dah tentu you dah tahu sistem wiring. You dah boleh cari makan, you dah boleh survive. Tapi belum tentu you ada degree, you keluar boleh cari makan. Sebab ramai yang menganggur kita tengok sekarang. Tapi saya tengok lepasan teknikal, lepasan IKM, lepasan KKTM, semuanya ada kerja. Belum tamat IKM, dia dah dapat offer sebenarnya. Dah ada kerja. Inilah digalakkan. Saya ingat lebih baik kita, orang-orang kita, bangsa-bangsa Melayu kita ni ke arah hands on, pergi ke arah teknikal. Dan kita akan jadi lebih berkemahiran, dan you campaklah dekat laut mana, kat pulau mana, you boleh survive. Boleh hidup boleh. Okey, itu dia kan pesanan daripada Datuk ya. Ni lagi orang kata pioneer dapat ilmu daripada TVET Mara. Sedikit daripada Encik Farid sendiri. Okey, bagi saya senang je. Kebanyakan pelajar-pelajar ni dia lebih, yang saya nampak lah daripada saya belajar dulu, lebih nampak kepada macam status belajar kat sini, belajar kat tu, aku belajar dekat sekian-sekian lah. Tapi memang betul, dia ada satu sifat yang macam segan lah nak masuk IKM tapi ataupun KKTM. Tapi bagi saya betul, macam Datuk Zainal cakap, hands on amat diperlukan. Sebab pada saya habis diploma dulu pun, saya bekerja di H&L High Tech Sdn Bhd, memang berbeza dengan satu batch saya yang daripada institusi lain. Sebab kita lebih orang kata lebih kreatif lah, dan kita boleh survive dengan apa-apa task yang mereka bagi. So saya rasa betul, orang kata bangsa kita Melayu yang muda perlu ada kemahiran ni untuk kita develop kita punya skills lah, lagi bagus lah. Baik. Ya, jadi jangan tunggu lama-lama lah. Kalau macam teragak tak tahu nak pergi mana, pergi cari TVET Mara. Cukup mudah. Okey, pergi saja ke laman website laman sesawang, website Mara untuk anda dapatkan maklumat lanjut tentang tawaran-tawarannya di KKTM, IKM, ada apa tu MJII. Kan itu dia short form dia, banyak nak kena ingat ni. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua tetamu hebat kita. Terima kasih kepada Datuk Haji Zainal Abidin Mamat, pengarah urusan Mixed Target Malaysia Sdn Bhd, yang merupakan alumni di IKM Lumut dalam bidang teknologi lukisan jentera, dan kepada Encik Muhammad Farid Razali juga pengarah urusan Mufara Global Sdn Bhd, alumni KKTM Balik Pulau dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Sama-sama, saya nak mengucapkan selamat ulang tahun Bernama Radio. Terima kasih. Ke 17 tahun. Ya, terima kasih Datuk, terima kasih Encik Farid. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.
Stesen berita bisnes anda. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dari segi bantuan untuk para usahawan, seramai 545,000 usahawan mikro telah menerima geran khas prihatin dengan nilai keseluruhannya 1.6 bilion ringgit. 7,000 orang menerima kemudahan kredit mikro BSN dengan nilai keseluruhannya 247 juta ringgit dan lebih 23,000 orang menerima kemudahan kredit mikro tekun dengan nilai keseluruhannya 177 juta ringgit. Subsidi upah bernilai 7.4 bilion ringgit juga telah